الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نستعين واهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأمور الدنيا والدين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa barik abdika rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita sambung, yakni kita ambil bab 8. Kita dah baca sikit tapi kita ambil balik punca dia daripada awal ke surat 279. Bahagian yang kedua kitab solat, yakni bab 8, berzikir selepas solat. Zikir selepas solat, ya. Manakah yang terlebih afdal untuk dilakukan selepas solat, sama ada berzikir sambil tasbih, tahmid dan takbir atau beristighfar? Mengikut amalan kebanyakan ulama, seelok-eloknya hendaklah dimulai dengan istighfar 3 kali. Kemudian membaca. Disebut di sini amalan kebanyakan ulama, yakni di mana para ulama ini mengambil dalil daripada hadis Nabi lah, ya, memberi arti bahwasanya datang asal punca adanya zikir lepas salat itu bersumberkan daripada hadis baginda besar Nabi SAW. Itulah kebanyakan para ulama mengambil dalil. Jadi kemudian seelok-eloknya kita mulai dengan istighfar 3 kali. Kalau ikut dalam hadis Nabi, Rasulullah baca ringkas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dekat tu ya. Nabi tak panjang macam kita ni. Tapi kita tambah panjang tak salah, lagi baiklah. Nabi buat yang ringkas itu supaya senang umat dia beramal. Jadi kita janganlah ambil pula senang, kita ada kelapangan, ya. Kita perpanjangkan mengikut Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Fathul Bari, syarah hadis Bukhari, mengatakan tidak ada lebih baiknya kalau kita menambah, ya, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kata Ibnu Hajar Asqalani Al-Hafidh. Ibnu Hajar, ya, seorang ulama yang menghafal hadis lebih pada 300,000 hadis. Itu kenyataan. Jadi kita mula istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ni pun panjang dah ni. Nabi baca pendek aja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nabi baca banyak tu, ya. Pendek, ya. Kita baca panjang. Okey, ya. Yang panjang ni adalah doa Rasulullah ketika menurunkan jenazah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Bila masuk aja Ummu Khadijah dalam liang kubur, Nabi baca ni lah panjang, ya. Ada bunyi begitulah, wa mikas salam wa ilaika salam haina rabbana bisalam wa arqil jannata salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jadd.
Ya, itu aja. Kemudian bacalah pula ayat kursi. Kemudian diikuti dengan zikir tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali setiap satu, dan selepas itu diikuti dengan doa. Ini lazimlah. Itu paling ringkas. Kalau kita dah kalut-kalut sangatlah, sibuk sangatlah, nak menyegera, ada perkara yang kita nak segera, ada urgency, maka bolehlah kita ambil zikir tu, ya. Kalau kita punya kelapangan masa, ya, tidak ada apa-apa gangguan, wajar kita perpanjanglah zikir tu. Dia ulama susun, ya, zikir ni begitu kemas, insya-Allah. Seharusnya apabila berlaku pertembungan antara solat Jumaat dan solat Zuhur, selepasnya itu bagi mereka yang hendak mengerjakan solat Zuhur selepas Jumaat, maka bolehlah ia mendahulukan salat zuhurnya walaupun terpaksa meninggalkan zikir bersama jemaah yang lain. Bertembung, ya, antara salat jemaah dan salat zuhur. Seharusnya pula mendahulukan sabaiyat. Jadi kita ambil yang atas ni, apa faham dia tu? Seharusnya apabila berlaku pertembungan antara salat jemaah dan salat zuhur, selepas satu, iaitu bagi mereka yang hendak mengerjakan salat zuhur selepas Jumaat. Lepas Jumaat ni kita ada disunatkan mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam Kitabul ya. Dia mengatakan apa selesai kita sembahyang Jumaat, eloklah, wajarlah kita lakukan zuhur, sembahyang zuhur pula. Ya, dia suruh buat sembahyang zuhur. Jadi zuhur ni hukum dia jadi sunat lah, tak wajib lah. Kenapa Imam Syafi'i bagi fatwa begitu? Dia seorang dia, ulama yang memberi fatwa begitu, ya. Mazhab lain tak disebut. Kerana ketika beliau berada di Madinah bersama dengan Imam Malik, jadi maknanya tidak ada masalah. Masjid Nabi satu tu masjid Nabi, ya, tak ada masjid lain. Sembahyang Jumaat hanya dilakukan di Masjid Rasulullah, Masjid Nabi. Apabila beliau pergi ke Iraq, ya, maka dia tengok di situ, ya, masih lagi ada satu kali Jumaat. Kemudian dia balik ke Mesir. Masa di Iraq tu kaul qadim, bila pergi ke Mesir tu kaul jadid. Apabila dia balik mula ke Iraq, dia tengok ada dua masjid, satu di antara sungai Tigris, sungai Dajlah, sungai Tigris tu, di sini ada di belah kiri satu, sebelah ni ada satu masjid, di sebelah ni ada satu masjid. Ya. Jadi bagi dia tidak wajar ada dua masjid lah, sebab sungai itu kita boleh menyeberang. Ada sampan, ada bot, ada ferinya, boleh kita menyeberang. Jadi tak ada masalah. Orang nak sembahyang Jumaat boleh. Orang yang belah tidak ada masjid tu boleh naik sampan dan sebagainya. Kalau dah tak ada kenderaan tu lainlah. Maka itu bagi dia seolah-olah macam tidak memadailah dengan dua masjid. Jadi antaranya satu di antara dua masjid itu dihukum sah, yang satu lagi mungkin tidak sah. Itu kata Imam Syafi'i lah. Maka dengan kerana itu beliau melihat, dan sekarang ni kita lihat di negeri kita sendiri lah, ya, masjid dekat Ayat Merah, kalau nak pergi ke Taman Selasih tak jauh, ya. Kalau kita keluar daripada rumah kita Taman Ayat Merah ni, pergi ke Taman Selasih masih lagi sempat sembahyang Jumaat. Kalau berjalan kaki pun sempat lagi, ya. Habis sembahyang duha kita berjalan kaki ke Taman Selasih masih sempat sembahyang Jumaat, ya. Tapi hari ni dekat-dekat masjid, kalau Imam Syafi'i tengok hari ni lagi berat lah, ya. Apa dia nak fatwa pula kan. Jadi masa justru itu bagi mengambil sebagai ihtiyat, dia panggil ihtiyat ni sebagai jalan selamat. Kalau sekiranya Jumaat kita itu tidak sah kerana berbilang-bilang Jumaat, maka kita ada zuhur. Jadi zuhur tu sebagai menampung, ya, ihtiyat dia panggil, mengambil jalan selamat supaya kita tidak tercicir, tidak tertinggal sembahyang waktu zuhur tu. Ini kalau Jumaat kita tak diterima, kita cover dengan sembahyang zuhur. Maka itu sunat dilakukan sembahyang zuhur, bukan wajib, sunat. Dia bagi orang lepas sembahyang Jumaat tu sunatlah dia bersembahyang zuhur 4 rakaat. Ya, di samping sunat ba'diyah Jumaat kita buat lagi. Ba'diyah ada 4 lagi.
Zuhur ada 4 ya. Jadi maknanya kalau lepas Jumaat tu, kalau kita betul-betul lah ya, sangat-sangat berharap ada raja' atau harap kepada Allah supaya ibadat kita terima, kita buat 8 rakaat lah. 2 Zuhur, 4 Zuhur, 4 lagi ba'diyah Jumaat. Ini kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam ya. Tapi dia sunat lah, tak wajib lah. Sunat atas fatwa al-Imam Syafi'i. Baik. Ini yang kita penting ya, pengikut ulama kalau kita rujuk pada hadis tak ada. Nak cari dalam hadis kita tak jumpa. Jadi kita bukan ahli, orang yang layak untuk menggali hukum daripada hadis langsung. Kita kena bersandar kepada ulama. Ulama yang ahli, yang sangat-sangat memahami, yang menguasai disiplin ilmu Islam yang luas, di mana mereka saja boleh memahami setiap hadis yang datang daripada Nabi. Sambung. Dan seharusnya pula mendahulukan sab'iyat, iaitu membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali setiap satu selepas solat Jumaat, kerana ini amat dituntut oleh syarak, mengikut pendapat Syekh Minawi pada Syarah Arba'in. Hendaklah didahulukan zikir-zikir seperti dinyatakan tadi, sebab itu barulah diikuti dengan Fatihah. Seterusnya cara begini jarang-jarang dilakukan. Dia hadis dhaif ni. Kalau kita kira hadis dia dhaif lah, sebab tu kita tak buat. Tapi kalau kita rajin, hadis dhaif yang boleh dibawa kepada fadailul a'mal, untuk tujuan mengambil fadilah, bukan suatu ketekanan ataupun suatu hukum ataupun suatu perintah. Dia ada merupakan sebagai fadailul amal. Bagus kita buatlah. Habis sembahyang Jumaat, sudah zikir apa semua dah selesai, kita buatlah sab'iyat ni. Iaitu dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Tak perlu kita berdoa apa-apa, cuma kita baca surah tu aja ya, sebanyak 7 kali itu dia panggil sab'iyat. Bagus amalan itu. Ada masjid-masjid yang dia buat, imam akan buat, jemaah yang lapang ikutlah ya. Ada. Itu kalau kita boleh rajin kita buatlah lepas Jumaat ya. Baik. Dan seharusnya pula didahulukan dengan membaca Al-Fatihah selepas solat sebang solat sunat Aidil Adha. Seharusnya pula didahulukan dengan membaca Al-Fatihah selepas solat sunat Aidil Adha sebelum memulakan takbir, kerana dia amat dituntut supaya berbuat demikian. Takbir tidak akan luput dengan lama masa untuk membaca Fatihah. Sebelum kita nak takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tu dia suruh baca Fatihah dulu. Tapi kita tak buat ya. Sebutlah li Nabiil Karim wa Habibil Makin wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Semua jemaah baca ramai-ramai Fatihah di kota imam. Habis itu baru Allahu Akbar Allah. Yang ni pun kena baca ramai-ramai, bukan seorang baca dan ikut turut. Tak betul. Selama yang kita duk buat ni tidak kena ya. Dia rugi masa ya, kita buang masa. Dia kena penuhkan masa-masa takbir itu dengan serentak ya. Kalau di Mekah dia takbir serentak. Mekah semua Asia Tengah, Asia Barat, yang jadi di Malaysia ya. Tu imam baca, kita diam, dia berhenti kita sambut. Kosong kan masa kita berhenti, kita diam tu. Tak rugi masa tu lah ya. Kalau takbir kita buat 10 kali, dengan kerana kita buat serentak boleh jadi 20 kali. Tak gitu? Tidak. Katalah kita takbir 10 kali, tu imam takbir, kita diam. Habis dia diam, kita pula sambut. Masa diam tu, kita diam tu, boleh baca satu takbir lagi tak? Tak ke rugi ya? Saya cuba buat juga di beberapa masjid. Saya cuba pecahkan tradisi bukan tradisi jahiliah, tradisi mubazir tu, mubazir masa ya, mubazir masa ya. Jadi maknanya kita sepatutnya kena serentak. Allah semua serentak
Sampai kita tutup tu semua naik. Allahu akbaru kabira walhamdulillah. Oh, semua lepas baca. Biasa makmum tak macam tu kan. Seorang yang baca tak? Tak rugi tu. Kita tak tutup. Imam tutup, kita tak tutup. Betul tak? Ini masalah sebab kita tidak melihat kepada disiplin ilmu yang sebenar. Jadi maknanya kena buat begitulah. Kalau boleh masjid kita buat macam tu. Raya nak mari ni takbir raya semua sekali. Imam umumkan. Kita takbir serentak lah semua ramai-ramai. Jadi kita mula dengan Fatihah. Lepas Fatihah kita takbir ramai-ramai semua. Yang ketujuh tu kita tutup lah. 7 ke boleh, 9 boleh, paling banyak 11. Yang 11 tu kita tutup lah. Allahu akbaru kabira, semua tutup, semua dapat baca, kan? Alhamdulillah. Lebih megah, lebih kita kata lebih meriah dan lebih qurbah kita kepada Allah. Cuba kita buat macam tu, ya. Nampak dia punya jihad tu. Sebab takbir tu dia bersifat jihad, ya. Jihad, ya. Orang baca takbir tu bila kita nak pergi lontar jamrat, nampak? Antara zikir dalam bab haji, bila kita nak keluar daripada kemah kita di Mina atau di Muasim, kita nak pergi lontar di Mina Jamarat, sebelum kita bergerak kita takbir ni lah. Nampak? Sebab dia lebih bersifat jihad. Bila jihad ni kena sekali kan. Mana boleh seorang jihad, lepas lieutenant tembak baru kita nak tembak kan. Semasa lieutenant tembak kita diam. Habis dia berhenti kita tembak. Ada macam tu ke? La, tak betul. Ini kita kena ambil faham. Maknanya kita kena ubah tradisi yang salah tu kepada perkara yang sebenar, ya. Itu antara ikut di Asia Tengah, Mekah, Madinah semua serentak takbir, ya. Tak ada asing-asing. Itu kita kena faham, ya. Kita ni manja sangat, ya. Lembut manja, ya. Macam mana nak jihad, ya. Tak gitu, ya. Ini antaranya kita kena ambil faham. Sambung, ya. Dipahamkan daripada penjelasan di atas bahawa semua amalan ini termasuk zikir dan seumpamanya seharusnya dilakukan selepas memberi salam bagi salat fardu. Jika dilewatkan dalam jarak masa tertentu selagi ia tidak berubah daripada tempat duduknya atau kerana lupa atau sibuk dengan suatu urusan lain, maka bolehlah ia membaca selepas itu kerana ia tidak mendatangkan sebarang mudarat baginya. Sama ada kita tangguh macam mana pun, zikir tetap zikir. Orang sibuk nak pergi kerja, habis-habis sembahyang subuh hanya dia tak ada masa nak duduk zikir dengan kita lagi, ya. Kita pun dia kena beredar. Maka dalam keadaan dia membawa, dalam keadaan kenderaan, dia bawa kenderaan tu, dia boleh zikir. Bukan nanti nak kena duduk dalam masjid, ya, tapi dia tak dapat fadilah doa malaikat. Dia tak dapat. Sebab ada hadis, ya, barang siapa beri salam, selepas salam dia kekal di tempat, dia tidak berubah, ya, selagi dia masih belum berhadas. Kalau berhadas habis lah. Selagi dia belum berhadas, dia kekal di tempat dia dan berzikir, maka dia akan didoakan oleh para malaikat. Itu ada hadis sahih. Malaikat doakan dia. Selagi dia tak bergerak keluar, selagi dia tak bangun beredar, ya, maka dia akan mendapatlah, ya, fadilahnya di mana para malaikat zikir kepadanya, dan masih lagi dalam keadaan dia tidak berhadas. Ketika dia berhadas tu habis, ya. Jagalah wuduk, jangan batal wuduk lah, ya. Itu dia tak dapat. Orang yang bangun lepas daripada salam tu, bangun kerana nak balik, ya, nak pergi kerja dan sebagainya, maka dia tak dapat fadilah ni lah. Tapi dia masih kekal disunatkan berzikir juga, walaupun dalam kenderaan, ya, duk bawa motor ke bawa kereta, tapi kena berhati-hatilah. Kita kena betul-betul alert, bila kita bawa tu, sebab kita ada dua kerja kita buat. Itu kena faham, ya. Petikan daripada Hasyiah Syekh Jamal dan Bujairimi, ya. Dalam hasyiah tersebut juga ada menyatakan tidak memberi mudarat jika dilewatkan semua zikir-zikir tersebut selepas solat, termasuk solat-solat sunat rawatib. Ya, jika dilewat terlalu lama pada uruf, maka luputlah zikir-zikir tersebut. Jangan lama sangatlah. Kita ambil secara uruf ni selazimnya lah, ya. Dah kita lupa lama, dah kita dah keluar, dah balik, keluar daripada jemaah solat tadi, nak pergi kerja,
kita tangguh kita punya zikir, kemudian kita pergi sarapan pagi pula, tak payah zikir lagi lah. Itu dah putus lama kan. Uruhnya itu tidak memberikan apa manfaat lagi lah ya. Dia pergi makan ya, bukan dia pergi buat apa, kerja makan tu okey lah, tak ada masalah kan. Itu uruh lah. Maknanya ada masa lagi, walaupun kita dah tinggal lama pun masih lagi kita boleh berzikir, dengan syarat kita tak buat apa-apa pekerjaan yang mencelahi antara dua perkara tadilah. Kalau macam makan tadi, kita dah mencelahi di antara salam dengan zikir ya. Itu dah nampak ganjil dan janggal lah. Wallahu a'lam. Sambung. Adapun bagi solat jamaah, sunat-sunat sembahyang sunat rawatib pun sama juga, kita boleh tangguh ya. Katalah kita nak buat sunat rawatib ba'diyah zuhur, tak sempat dah lagi kerana kita nak pergi makan ni tengah hari ya. Orang kalau kerja nak bagi makan waktu tu juga dia nak sembahyang, waktu tu juga dia nak makan ya. Jadi apabila dia keluar daripada tempat tugas dia, maka dia pergi makan dulu lah katanya, dia tak buat ba'diyah zuhur, dia masih disunatkan lagi ba'diyah zuhur. Ini tak putus, yang ni tak putus ya. Selagi ada zuhur, lagi ada masa zuhur, ada lagi waktu zuhur, maka dia tidak luput ya, menunaikan salat ba'diyah zuhur. Dia pergi makan, dia lapak makan dulu lah, dah makan apa semua dah begitu begini dah agak lebih selesa ya, maka boleh lakukan lagi sunat ba'diyah zuhur. Itu dia antara kelebihan sunat ba'diyah ni, dia tidak luput dengan masa lama kita meninggal ya. Kita ada boleh celah selagi ada waktu. Macam Isya lah juga, habis ba'diyah Isya kita tak buat ba'diyah Isya ya, ada sebab-sebab lain, kita pun balik di rumah apa dulu makan begitu begini ya, kemudian kita pun mengantuk tak tahan, kita tidur. Fardu tak boleh lah, sunat ba'diyah Isya ya. Selagi belum menjelang fajar sadiq, masuknya subuh, kita masih lagi adanya sunat ba'diyah Isya, itu tidak luput ya, boleh buat ba'diyah Isya. Kebetulan pula kita buat di waktu tahajud, dia mendapat fadilah tahajud. Tapi jangan digalakkan lah benda tu, jangan dia galakkan kita buat macam tu, syarak tak galak kita buat macam tu ya. Tapi yang aulanya dia mestilah berturut-turut lah, lepas sembahyang fardu tu, lepas zikir apa semua, kita buat ba'diyah, itu yang paling terbaik ya. Sedangkan sembahyang Isya tu sendiri pun afdal ditangguhkan ya. Sembahyang Isya fardu itu afdal ditangguhkan ya. Pernah Nabi tangguh Isya tu sampai sahabat-sahabat dia dalam masjid lena tidur ya. Dia duduk tunggu nak sembahyang Isya, Nabi tak muncul lagi ya. Nabi duduk ada di rumah dia. Para sahabat tadi pun lena, tak sembahyang Isya ya. Dah sampai dah 1/2 malam baru Nabi keluar. Silakan muazzin dengan segala hormat mengazan, mengandangkan azan, kemudian kita sambung balik. Allah. Allah. Marhaban. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana da'wati tammati sayyidina Muhammadan syarafa wa darajatan al-ariyata rabi'a wa ba'at maqam mahmudah halat syafa'at al-qiyamah rahimin. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Adapun bagi solat jamak, bawah sekali ya, boleh dilewatkan untuk diamalkan selepas solat yang kedua, iaitu selepas solat asar ya, bagi jamak antara zuhur dan asar, dan selepas solat isya bagi jamak antara maghrib dan isya. Cuma persoalannya ni zikir ya, bukan solat jamaah, bukan solat jamaah tu kita takhirkan. Zikir. Habis-habis sembahyang jamak, sama ada jamak takdim ke jamak takhir, selesai kita nak tangguh zikir boleh. Katalah habis-habis sembahyang jamak ya, jamak takdim zuhur asar lah ya, habis kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar pula, lepas asar tu kita boleh tangguh zikir, boleh tangguh lah, kita boleh pelewatkan zikir tu. Begitu juga sembahyang jamak. Kalau jamak takhir ni, kalau jamak takhir ni kalau kita buat sekali lah. Jamak takhir dia tidak disyaratkan mesti berturut-turut mualat. Kalau jamak takdim dia kena mualat berturut-turut. Habis sembahyang jamak yang pertama, kita tak boleh zikir apa-apa lagi, tak boleh ya. Terus bangun, kita qamat, dan terus pula kita sembahyang asar 4 rakaat. Itu syarat jamak takdim, dia tak boleh putus. Jamak takhir pula ya, jadi jamak takhir ni afdalnya kita awalkan sembahyang yang tunai. Contohnya zuhur asar, kita takhirkan zuhur kepada asar. Jadi apabila masuk waktu asar, kita afdal sembahyang asar dulu, sebab asar tu adalah waktu yang semasa, yang tunai, keren ya, keren solat dia kata. Jadi kita kena tunai dia dulu, lepas tu baru kita buat zuhur. Zuhur tu dah tinggal dah, sebab tu kita boleh buat kemudian. Tapi antara selang dua waktu ni dia boleh lama, kita boleh tangguh habis sembahyang asar tu kita boleh tangguh, nak minum, nak makan apa boleh lagi. Selagi ada asar, maka kita boleh tangguh asar tu, tangguh zuhur tu sebelum maghrib kita buat. Itu boleh. Jadi zikirnya di sini dia kata musannif, kita baca lagi, dia kata di sini nak kena buat 2 kali ke zikir pada sembahyang doa. Zuhur asar, apakah kita nak kena buat? Macam tadilah jamak takdim, habis sembahyang zuhur kita tak boleh zikir, tak boleh apa-apa lagi, dia kena mualat berturut-turut. Macam mana kita nak zikir? Dia kena kita zikir lepas asar, maghrib isya lepas isya ya, gitu. Kalau jamaah takhir kita boleh buat 2 kali, boleh buat sekali. Saya tambah sikitlah, di sini dia tak sebut ya. Kita zikir sekali saja pun boleh, nak zikir 2 kali pun boleh. Kita zikir lepas waktu yang pertama. Kalau buat sekali lah, kita boleh buat zikir 2 kali lepas sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua, boleh juga kedua-dua. Sebab zikir ni dia tak ada had, dia tak ada batasan.
wala zikrullahi akbar. Kerana zikir ni adalah merupakan satu yang dituntut cukup besar. Kewajiban zikir, amalan zikir ni dia terbesar antara amalan lain dan diutamakan. Kita kena utamakan dia. Maka itu dia tidak ada batasan. Zikir ni tak ada batasan. Semua bentuk zikir tidak ada batasan. Boleh zikir belaka pada masa yang baik, ketika yang baik, keadaan kita yang baik, suasana yang baik, program amalan yang baik, semuanya boleh kita zikir. Tidak ada had keterangannya, kita kena faham baik. Dia kata musannif, sambung lagi, cuma persoalannya adakah memerlukan 2 kali zikir atau hanya memadai 1 zikir sahaja? Maka yang muktamad, ada pendapat yang bukan muktamad, memadai dengan 1 zikir sahaja. Boleh faham baik. Ada pendapat mengatakan harus dilakukan 2 kali zikir. Zikir yang pertama untuk salat pertama, manakala zikir yang kedua untuk salat yang kedua. Ini sembahyang jamak takhir, bukan jamak takdim. Jamak takdim batal kita punya jamak takdim tu. Kalau kita berhenti kita zikir, habis sembahyang zuhur, jamak takdim kita zikir, batal. Kita punya jamak takdim tu tak pakai. Sebab putus mualat. Dia kena berturut-turut. Zuhur dengan asar tu kena berturut-turut, syarat sah. Dia masuk syarat sah mengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Baik. Jadi pendapat mengatakan kita kena zikir 2 kali, lepas zuhur pun zikir, lepas asar pun zikir. Itu adalah pendapat yang paling lemah. Bukan pendapat Imam Syafi'i. Itu pendapat ulama-ulama lain lah faham. Kemudian kita masuk membaca surah Fatihah antara 2 doa. Kita tak buatlah 2 kali lah. Dulu sembahyang, lepas sembahyang imam akan baca Fatihah 2 kali kan. Sekali Fatihah, kita doa. Lepas tu kita selawat Nabi tutup Fatihah balik kan. Kita tak kata Fatihah, kita sambung lagi. Sekali lagi Fatihah. Baca 2 kali Fatihah. Sekarang dah orang tak buat 2 kali dah. Semua sekali-sekali ya doa. Sekali Fatihah. Macam mana hukum ni? Adakah membaca Fatihah antara 2 doa selepas salat mengikut sunnah atau sengaja diadakan oleh orang yang terkemudian yang tidak ada pada zaman Rasulullah atau pada zaman para sahabat? Sekiranya tidak dilakukan oleh Rasulullah, adakah dikira sebagai bid'ah keji atau bid'ah hasanah atau dikira sebagai makruh? Adakah diberi pahala ataupun tidak? Sekarang kalau di pulau lah, di Kedah saya tak tahu lah, di Pulau Pinang ni banyak masjid-masjid lepas sembahyang zikir tak baca Fatihah. Tak baca. Banyak masjid-masjid di Pulau Pinang zikirnya dia orang nanti baca terus la ilaha illallah pun yang 10 kali pun dia tak baca. Terus astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian dia ambil terus kepada Allahumma antas salam. Allahumma ajirna minan nar pun dimasuk dalam kumpulan hadis lemah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma 7 kali kita baca tu kan. Dia hadis lemah. Hadis dhaif. Bukan hadis sahih. Sebab tu dia orang tak baca. Kita baca 7 kali. Ada riwayat 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Itu dulu-dulu lah imam-imam lama-lama dulu buat ni 30 tahun dulu ni. Imam baca 3 kali, sekarang ni semua baca 7 kali. Tu Yang la ilallah itu 10 kali itu kuat, yang tu dia orang tak baca. Yang hadis kuat dia tak baca 10 kali itu. Yang Allah ma'ajirna minan nar ni yang 7 kali hadis lemah tu dia baca. Ini kita punya kesilapan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu hadis kuat tu, hadis sahih. Itu yang kita kena tekan. Dia mahkota zikir tu, mahkota zikir. Tidak ditekan bagi pas sembahyang subuh, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Jangan tinggal. Habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar, habis sembahyang maghrib, 3 waktu ni kita bagi penuh kepada 10 kali. Zuhur dengan isyak itu kita siang. Isyak lagi-lagi lah, jangan dipanjang-panjang zikir. Isyak ni orang nak balik, nak pergi tidur, nak pergi makan. Nampak tak?
Jangan ada zikir panjang-panjang. Tok Imam jangan panjang-panjang. Seringkah-ringkah yang boleh baca doa pendek-pendek bagi orang balik. Tak baca panjang-panjang. Jangan silap tu. Sebab lepas Isya dia banyak program kita di rumah. Yang kita kena buat. Paling penting maka itu Isya, Asya. Last supper orang putih kata, ya. Itu nak kena jaga tu. Disambung. Ambil balik di sini. Membaca surah Al-Fatihah mengiringi bacaan doa selepas salat pada asalnya adalah mengikut sunnah. Hadisnya dhaif lah. Hadisnya dhaif. Yang kata lepas sembahyang Nabi akan baca Fatihah. Itu hadis dhaif. Tapi dhaif yang tidak membawa kepada kita boleh meninggal, dituntut kita beramal. Fadailul a'mal. Itu hadisnya, tidaklah lemah selemah, bukan adhaf, hadis yang paling lemah, hadis yang dhaif. Dhaif hanya pada segi sanad riwayat dia saja. Tidak periwayat, perawi-perawi itu sajalah ada sedikit kecacatan. Jadilah lemah hadis itu. Ya, bukan hadis palsu. Hadis palsu pun lemah juga. Ia ada 3 kategori lemah ni. Pertama, lemah yang kita tuntut kuat, kita buat kerana Nabi ada buat. Ada riwayat-riwayat yang menyokong. Kedua, dhaif dituntut fadailul amal, untuk beramal bagus. Yang ketiga, dhaif tak boleh amal, dia palsu, dia jadi hadis mungkar. Nampak ya? Itu nak ambil faham tu. Jadi makanya tidak masalah. Jadi pendek kata, membaca Fatihah mengiringi bacaan doa selepas salat asalnya adalah mengikut sunnah, kerana padanya terdapat fadilah yang amat banyak. Rasulullah SAW bersabda yang termasuk Al-Fatihah itu tergantung pada arash. Tidak ada dinding yang memisah antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan terdapat padanya sifat-sifat yang tidak ada pada surah-surah yang lain. Al-Fatihah ni, ya. Di mana dia ada sifat-sifat yang tidak ada pada surah-surah yang lainnya. Mereka mengatakan bahawa keseluruhan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ia mempunyai 25 perkataan, 25 kalimah, 156 huruf, ya. 7 ayat, ya, 7 ayat, dan juga dengan 14 sabdu, 14 syaddah, ya, itu dia. Jadi keseluruhan Al-Quran dapat surah Al-Fatihah, dia punya 25 perkataan yang merangkumi keseluruhan ulum Al-Quran. Ya. Ia mengandungi pujian-pujian terhadap Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Al-Imam Ghazali Jawahiratul Quran, dalam kitabnya Jawahirul Quran, beliau menyebut Al-Fatihah, dalam Fatihah ada 8 gudang ilmu. 8 gudang ilmu. Gudang maknanya satu gudang tu berapa banyak ilmu kita tak tahu. Diistilahkan, kata Imam Ghazali dalam Jawahiratul Quran, kitab dia kata Fatihah ni ada 8 gudang ilmu. Ya, di mana ilmu-ilmu ini kalau dipecahkan pula, ya, bersawang-sawangnya akan bertambah-tambah lagi lah keagungan kebesaran Al-Fatihah. Kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ta'ala, kalau ditanggung akan 70 kedai membawa tafsiran Al-Fatihah tidak akan selesai, tak cukup. Di mana tafsirannya belum selesai. Jadi walaupun ditanggung oleh 70 ekor kedai. Itu Fatihah. Boleh kan? Maka tu kita nak buat apa semua, dia kena dengan Fatihah. Diwajibkan pula dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat membaca Fatihah sebagai rukun solat yang paling agung. Nampak tak? Tambah pula dengan syarat dia kena berdiri baca Fatihah. Jadi syarat untuk mengesahkan Fatihah tu, dia kena baca dalam keadaan berdiri. Itu dia lah. Dia asal rukun sembahyang tu 12, tak masuk berdiri. Asal rukun sembahyang ni 12, tak masuk berdiri. Berdiri itu ada pada syarat Fatihah. Dia syarat di sendiri, syarat yang berdiri kepada Fatihah. Jadi maka payah nak abang lagu tu, ulama rangkumkan, jadikan dia rukun Islam, maka jadi berdiri itu satu rukun. Nampak? Faham ya?
Asalnya dia bukan rukun sembahyang, dia syarat kepada Fatihah. Oleh kerana Fatihah itu rukun, maka syaratnya menjadi satu yang menjadikan sebab Fatihah itu sah, dengan syarat dia kena berdiri. Jadi untuk nak mendedah kepada, untuk kita nak sampai kepada masyarakat sebagai ilmu, ya, maka kita permudahkan kata ulama mazhab ulama Syafi'iyah, maka dirangkumkan masuk berdiri itu sebagai rukun. Habis. Senang, ya. Kemudian dia ada lagi rukun yang tersembunyi. Ada 13 rukun sembahyang tu. Dia ada rukun yang tersembunyi. Ya. Rukun yang sembunyi. Dia panggil rukun ma'rifah. Nama dia rukun ma'rifah. Iaitu ada 4. Asalnya dia adalah syarat kepada rukun, macam berdiri juga. Ya. Iaitu Tamak-ninah. Tamak-ninah tu syarat kepada 4 rukun sembahyang. 4 rukun fi'li. Rukun perbuatan, bukan qauli, bukan qalbi. Ya, rukun ma'rifah ni ada 4. Dia berdiri kepada rukun fi'li. Pertama, rukuk. Kita rukuk, kita berhenti sekejap tu. Itu kita panggil tamak-ninah. Syarat kepada rukuk. Tak ada tamak-ninah, rukuk itu tak sah. Yang kedua, i'tidal. Kita angkat balik kepala kita, berdiri tegak. Itu rukun fi'li yang pendek. Dia kena ada syarat. Syarat dia kena berdiri tetap, ikut letak tulang belakang kita. Nampak tak? Sebarang kita berhenti, kena ada tamak-ninah, berhenti sekejap. Ya, rukun ma'rifah dia panggil. Kemudian kita sujud 2 kali. 2 kali sujud tu, tiap-tiap sujud tu dia kena ada berhenti sejenak. Berhenti sejenak tu dia panggil tamak-ninah. Nombor 3. Nombor 4, duduk antara 2 sujud. Antara 2 sujud tu juga rukun fi'li yang pendek. Maka dia kena ada syarat untuk mengesahkan duduk antara, dia kena berhenti sejenak, sekejap. Maka berhenti sekejap itu dipanggil tamak-ninah. Berhenti sekejap ni dia panggil rukun ma'rifah. Kenapa? Bila kita rukuk, kita hayati rukuk ini adalah wajah Allah, memberi erti dia berlaku dengan kehendak Allah. Allah saja mengizinkan kita boleh rukuk, bukan kita boleh rukuk sendiri. Nampak tak? Itulah dia punya rukun ma'rifah. Kemudian kita i'tidal, kita angkat kepala kita i'tidal, ya. I'tidal itu juga kerja Allah. Allah izinkan kita boleh berdiri semula. Nampak tak, ya? Itu rukun ma'rifah dia panggil. Itu tamak-ninah. Tenang. Kemudian kita sujud 2 kali. Sujud 2 kali itu pun dia ada dia punya tamak-ninah. Ya, memberi satu penghayatan kepada kita bahawa dia adalah suatu anugerah nikmat yang Tuhan beri kepada kita, ya. Di mana kita diberikan Allah kenikmatan dengan memberikan kita kekuatan, memberikan kita keupayaan, memberikan kita suatu kesedaran, boleh kita beramal, semuanya dengan Allah, bukan dengan kita. Nampak? Itu faham ya? Macam tu juga duduk antara 2 sujud. Ya, yang kita duduk antara sujud tadi juga merupakan satu anugerah Allah, nikmat Allah atas kita. Bukan semua orang boleh dapat sujud, bukan semua orang boleh rukuk. Ramai yang tak sembahyang, betul tak? Mengikut statistik, ya, JAKIM dululah, ya, lama, ya, hampir 68% orang Islam Malaysia ni tak sembahyang. Kita tergolong antara 22% yang boleh sembahyang. Bersyukur ya Allah, Engkau pilih aku sebagai hamba-Mu. Engkau izin aku boleh sujud kepadamu. Engkau izin aku boleh berdiri qiyam membaca Fatihah. Engkau izin aku boleh duduk. Engkau izin aku boleh bertahiyat. Engkau izin aku melakukan sembahyang salat ini, suatu anugerah yang tidak Engkau beri kepada orang lain. Maka hamba-Mu bersyukur kepadamu ya Allah. Nampak tak? Faham boleh macam tu. Dia pernah macam tu lah, ya. Baru ada sembahyang tu ada kontak dengan Tuhan, ada live kontak, ya, ada link, ya, dengan Sidratil Muntaha. Dia kena pergi sampai ke situ lah, kita kena faham, ya. Baik. Jadi kita balik kepada Fatihah tadi.
Para ulama mengatakan bahwasanya Fatihah tadi ini ada 25 perkataan dan tidak ada semuanya kurut. Ia mengandungi puji-pujian terhadap Allah dengan segala sifat kesempurnaan, kebesaran. Ia juga mengandungi perintah supaya melaksanakan segala peribadatan terhadap Allah SWT dengan sepenuh keikhlasan dan kepujian. Jelasnya dalamnya ada tauhid rububiyah. Dalam Fatihah ada tauhid rububiyah, ada tauhid ubudiyah. Dalam Fatihah, ya. Kita mula dengan bismillah. Kita mula dengan alhamdulillah, ya. Kita mula dengan ar-rahmanir rahim, ya. Kita mula dengan maliki yaumiddin. Ini masuk dalam tauhid rububiyah. Kemudian kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu masuk dalam tauhid ubudiyah. Tadi rububiyah, ubudiyah, ada dua tauhid. Tidak ada surah macam tu. Ya. Kalau qul Allah, dia hanya ada tauhid rububiyah. Nampak tak? Kalau Fatihah, dia ada tauhid rububiyah, dia ada tauhid uluhiyah. Kalau ayat kursi, dia hanya ada tauhid rububiyah. Dia tidak ada uluhiyah. Itu kelebihan sikit tu. Jadi Fatihah lebih. Dia ada tauhid rububiyah, dia ada tauhid ubudiyah, ya. Dia ada tauhidul zat, dia ada tauhidul wujud, dia ada tauhidul sifat, dia ada tauhidul af'al. Dia ada tauhidul asma'. Dalam Fatihah. Kemudian dia ada tauhidul qasdi wal iradah. Dia ada tauhidul tasyri'. Ya. Itu dalam Fatihah. Semua jenis tauhid ni, cabang tauhid ni ada dalam Fatihah. Dalam surah lain tidak ada. Dia, tidaklah. Jadi itu kelebihan Fatihah. Sebab itu kita lepas sembahyang, walaupun dalam ikut hadis Nabi katanya tak baca Fatihah. Cari hadis yang sahih, Nabi lepas sembahyang tak baca Fatihah. Dalam zikir Nabi tak masuk. Jadi puak-puak yang tak faham ni, ya, kita kena ikut ulama. Bukan kita tak ikut hadis. Kita bukan orang yang ahli untuk memahami hadis, menguasai ilmu hadis, menghukum dengan hadis. Kita tak mampu. Kita tidak ada kelayakan itu. Kita orang awam. Kita kena tunduk kepada ulama. Ulama yang ahli. Sebab tu Sufyan bin Uyainah, murid kepada Abu Hurairah, murid yang terulung dalam bagi sahabat Nabi yang besar Abu Hurairah, iaitu Sufyan bin Uyainah, mengatakan hadis semuanya salah. Dia kata hadis semuanya salah melainkan ulama. Tengok apa maksud dia? Kalau kita sendiri nak pi gali hadis, nak pi korek, nak pi baca hadis, nak buat dalil, nak cari fatwa, memang salah. Kita tak mampu. Sebab kita tidak ada kekuatan ilmu, ya. Disiplin ilmu yang layak untuk memahami hadis Nabi. Kita kena serah kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mampu berijtihad dipanggil ulama mujtahid. Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Auza'i, Al-Qadhi Iyad, Qadhi Husain, Ibn Mubarak, Sufyan As-Sawri, ya, Hasan Al-Bisri. Depan ni ada kelayakan. Depa saja boleh faham hadis. Bukan PhD hadis. PhD hadis tak pergi ke mana lagi. Baru satu buku dia baca. PhD ni baru satu buku. Ya, PhD ni baru satu buku kan. Ya, dia concentrate atas buku tu. Maka itu buku ni maknanya satu bidang ilmu. Dia bukan kuasai semua ilmu. Ida Zamin kata PhD ni, ya, satu orang yang alim tak, ya. Dia tumpu satu ilmu, ya. Penekanan dia kepada ilmu itu jadi PhD. PhD pun hanya bidang filosofi, ya. Dia tidak masuk pada urusan-urusan ghaib. Urusan-urusan yang ghaib tak masuk. Ya, urusan-urusan ijtihad tak masuk. Itu kita kena terang kepada para ulama. Contohlah macam kunut subuh. Ya, kunut subuh. Kalau orang ikut bicara hadis, dia kata hadis dhaif. Tak ada kunut subuh. Tak buat kunut subuh, ikut dia. Dia lebih tinggi daripada Imam Syafi'i lagi. Kita tinggi Imam Syafi'i, kita ikut dia. Pasal dia baca hadis, dia kata hadis dhaif. Ya, hadis dhaif, kita tak boleh buat kunut, tak ada. Apa kat tinggal kunut? Puak-puak tak faham dia. Wah, sini Imam Syafi'i itu jauh sampai ke mana tu, ya. Kealiman dia, ya, punya luas ilmu,
dia sudah berilmu 3 mazhab tak baca kunut ya. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. 3 mazhab ni tak baca kunut. Yang baca kunut Syafi'i. Syafi'i tak nampak ketiga-tiga ni. Tiga ulama besar ni ya. Kita kata kena ikut majoriti kan. Sepatutnya kita ikut majoriti kan. Tu. Tapi Imam Syafi'i lebih dia tahu. Dia sudah berguru dengan Imam Malik. Tapi dia tetap mengatakan ada kunut walaupun Imam Malik kata tak ada kunut. Nampak? Ya. Dia sudah mengguru dengan ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi. Tak sempatnya Hanafi lah. Ulama-ulama besar mazhab Hanafi ni jadi guru dia. Dia dah tahu dah mazhab Hanafi tak baca kunut. Tapi dia tetap mengatakan kunut subuh dah. Nampak? Murid dia sendiri Imam Hambali. Anak murid dia sendiri. Nampak tak? Ya, tak sebegitu sejalan dengan untuk guru dia lah. Dia kata tak ada kunut juga. Ada kunut tu hanya pada sembahyang witir. Ini Hambali yang diamal di Saudi sekarang. Tapi Imam Syafi'i mengatakan subuh ada kunut. Bukan Imam Syafi'i tak tepat, tak pandai, tak bijak, ya. Itu artinya kearifan dia, ya, keluar biasaan ilmu disiplinnya tadi ini, sehingga dia boleh memahami pada banyak aspek yang dia kaji teliti pada banyak aspek, sehingga dia dapat memahami bahawanya kunut subuh itu memang ada wujud, kita kena buat. Memang betul pun, ya. Banyak sudut. Kalau kita nak bicara doa kunut tu sendiri pun kita akan nampak kelebihan dia. Baca doa tu, kunut tu, ambil makna-makna kunut. Ya. Kita akan kaji balik, kita akan nampak kelebihan doa kunut itu luar biasa. Bukan doa orang biasa, doa Nabi. Orang biasa tak mampu nak susun doa kunut macam tu. Melainkan Rasulullah sajalah. Maka itu Imam Syafi'i melihat pada banyak aspek. Dia dari segi bahasanya, dia dari segi kelebihannya, dia dari segi doa-doa dalamnya, dia dari segi penghayatannya, ya, dia dari segi waktu dan ketika masanya. Itu banyak aspek menyebabkan Imam Syafi'i memilih kunut subuh ada Nabi buat. Dhaif ni hanya baru dalam teori. Kita hukum hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan ni baru masuk dalam teori, bukan law lagi. Sebab tu ulama ni kata yang ni sahih, ulama ni kata tidak, ya. Dia masih teori, ya. Apa kenapa kita nak gaduh benda teori belum jadi law? Ya. Maknanya kita masing-masing dah, ya, berpendapat, hanya ada khilaf tu tapi mesti datang daripada ulama lah. Agak sedikit jauh kita bercakap ni, bab ni kita nak kita tekan, sambung. Jadi makanya kata tadi ni Fatihah tu elok kita baca lepas sembahyang, walaupun dalam hadis tidak ada, kita bawa. Kerana ada hadis dhaif yang boleh dibuatkan amal, dijadikan amal, bahawa Nabi baca Fatihah, ya, kemudian masuk wa ilahukum, ayat kursi. Wa ilahukum tu kenapa? Wa ilahukum ni ayat lain. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa rahmanur rahim. Sebahagian daripada ayat daripada surah Al-Baqarah, dia bukan ayat kursi, dia ayat lain, ya. Dia bukan duduk dalam ayat kursi. Tapi oleh kerana dalam tu ada 2 nama Allah yang disebut sebagai Ismul A'zam. Nampak? Nama-nama Allah yang paling agung, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nampak tak? Ya, ada sebut dalam ayat kursi sekali kan? Ada sebut. Jadi maknanya bila Al-Quran sini menyebut, Allah kata wa ilahukum, ya, ilahu wahid, ya, dan Tuhan kamu ada Tuhan yang Maha Asa. Nampak tak? Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. 2 sifat ini telah diterima pakai ulama-ulama, jumhur ulama telah meletakkan dia adalah nama-nama Allah yang paling agung. Jadi kita mula nama itu untuk baca doa, nampak tak? Sebagai pembuka kepada doa. Itu kita baca wa ilahukum tu. Lepas tu baru kita baca ayat kursi, ayat 255 Al-Baqarah. Ya. Itu artinya. Ini maknanya semuanya ada sebab lah. Ya, bukan baca ikut saja. Kita baca dengan hikmah, dengan ilmu, dengan faham, dengan kelebihan. Yang kita buat tadi. Maka tu ulama-ulama, imam-imam kita dulu ni akan baca habis Fatihah wa ilahukum ilahu wahid. Kerana Fatihah tu surah yang paling agung.
Tidak ada surah lain macam Fatihah. Nampak tak? Jadi kita utamakan dia. Lagipun dalam sembahyang kita fardu, sembahyang fardu wajib baca Fatihah, tak wajib baca ayat kursi. Nah. Itu dia. Fatihah wajib. Ayat kursi tak wajib. Tapi terbalik pula. Orang tak faham ni, dia hanya baca ayat kursi, jangan baca Fatihah sebab Nabi tak baca. Hak Nabi buat apa tak buat? Yang Nabi buat tu banyak, kita tak buat pula, kita tak baca kan. Masya Allah, itu silap kita lah. Jadi makanya itu dipahamkan dengan sedikit kita faham. Baik, nanti saya panjang sikit lah bab ni ya. Kemudian masuk lagi dia kata tadi ni ya, di samping pengakuan bahawa manusia adalah makhluk yang serba lemah dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan dan pertolongan Allah, dan berasa rendah diri serta hina untuk mendapat hidayah daripadanya ke jalan yang lurus betul, serta memelihara kesudahan pengakuan sebagai makhluk ciptaan Allah jua ya. Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan surah Al-Fatihah kepada dua bahagian. Separuh yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, manakala separuh yang kedua untuk hamba-Nya. Tidak sempurna solat melainkan dengan membacanya, dan tidak dapat menghubungkan segala amalan dengan pahalanya melainkan melaluinya. Dia ada hadis Nabi ya. Fatihah dibagi dua. Sebahagian untuk Allah, sebahagian kita. Bila kita baca alhamdulillah, Allah jawab. Ya, Rabbil alamin, Allah jawab. Itu bahagian Allah, yang bahagian Allah jawab ya, yang jawab tu untuk kita. Yang kita baca tu untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca tu untuk Allah. Allah akan jawab. Telah memuja-muji hamba-Ku akan daku. Itu je. Kalau kita dengar begitu, kita tak mau keluar sembahyang tau. Dan dia mati dalam sembahyang tu. Kalau Allah mendengarkanlah kalamnya yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kalau kita baca, itu ada hadis kudusi di mana kita baca begitu Allah jawab. Tuan-tuan, kalau ada kitab hadis kudusi, sekarang ada kan jual di pasaran, di kedai-kedai kitab ya, kumpulan hadis-hadis kudusi. Belilah. Nanti adalah hadis ni. Kita akan jumpa lah hadis ni ya. Fatihah dibagi dua ya. Tak ada kesempatan, aku tidak, saya tak tahu malam ni kita nak baca tajuk ni. Aku tidak, kita boleh bawa kitab tu kan. Saya boleh baca bagi tuan-tuan dengar hadis kursi tu ya. Apa yang kita baca Allah, kita kata apa, Tuhan jawab. Sampai habis Fatihah tu, tiap-tiap ayat kita baca Tuhan jawab ya. Sebab tu kita kena baca dengan, kita baca ada 7 wakaf di situ. 7 wakaf 7 ayat, 7 wakaf. 6 wakaf lah. 7 ayat ya. Bismillah kita boleh sambung ya. Dan ayat yang ke-7 kita sambung ya. Baik. Rasulullah bersabda lagi, ada sebab itu dinamakan Ummul Quran, kerana itu juga disebut sebagai berbagai-bagai nama selain pada surah Al-Fatihah, menunjukkan tentang kelebihannya. Antara nama-namanya adalah surah Ad-Du'a. Nama dia surah Ad-Du'a. Sebab itu kita nak baca doa, kena baca dia lah dulu. Tak baca dia, macam mana kita baca doa Doa tu kita daripada kita. Surah tu sendiri surah doa. Itu saya pernah sebut kan kisah, tapi ini riwayat lah yang tidak kaitan dengan hadis ya. Yang saya pernah cerita bagaimana seorang yang kaya raya, dia suka buat kenduri setiap bulan setiap bulan buat kenduri, panggil alim ulama. Dia ni panggil alim ulama, dia baca doa rumah dia, buat kenduri besar-besaran, dia panggil alim ulama. Ulama duduk tahu lah dia ni cuma suka, dia ni riak, dia suka menunjuk-nunjuk lah ya. Dia buat doa tu nak tunjuk kita dia tu kaya, supaya orang tahu dia tu orang kaya ya. Dan dia bermegah-megah kerana dia dapat menjemput ulama datang majlis dia kan. Ini satu sikap yang tidak baik. Jadi akhirnya ulama tak mai. Sekali itu dia buat kenduri, siapa pun tak mari. Kosong, kenduri penuh, makanan siap. Dia duduk tunggu tang pintu rumah dia tu, tengok siapa pun tak ada. Lalu orang tua seorang, dia panggil orang tua Ustaz. Boleh baca doa, dia tanya orang tua tu. Orang tua kata apa? Tolong baca doa Ustaz, ni makanan banyak ni. Tolong baca doa Ustaz. Saya nak buat kenduri, baca doa. Orang tua tu masuk cari tiang seri. Orang tua tu duduk,
baca Fatihah. Baca Fatihah sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'aladdallin amin. Orang tu sapu muka. Tak ada apa. Fatihah saja. Dia pun tak ada tangan juga. Dia ingat kot orang tua tu nak sambung doa panjang-panjang kan. Waladdallin amin. Orang tu sapu muka. Nampak? Dia kata banyak tu. Dia pergi sapu kat tiang. Dia tak sapu muka dah. Macam tu punya punya hina sungguh kat orang tua ni. Tak ada doa lain, Fatihah saja baca ya. Dia tak mau sapu di muka dia, dia pergi sapu kat tiang. Tu dia nampak lah. Habis nak tunjuk kat orang tua tu kata aku tak berkenan baca doa Fatihah saja, tak ada doa lain kan nak baca. Macam tu ni makanan buat banyak. Orang tua tu pun jalan keluar. Dia pun keluar sama-sama orang tua tu. Keluar. Nampak tak? Dia panggil orang tua, mai makan. Dia kata, orang tua hang panggil aku baca doa, hang bukan panggil aku makan. Tu. Dia pun perhati tengok daripada tiang yang dia sapu tangan dia tu keluar cahaya sampai langit tu. Allah, dia kata keluar sapu muka aku. Cahaya penuh atas muka aku lah. Dia pergi sapu tiang, daripada tiang tu keluar cahaya sampai langit. Fatihah punya kelebihan. Nampak tak? Kali-kali orang tua tu tak nak hilang. Malam dia mimpi orang tua tu mahabak kelebihan Fatihah. Orang tua tu siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir. Itulah kelebihan Fatihah tapi ini bukan hadis, riwayat, kisah. Kita tak mau pakai kita pakai sebab ulama yang bawa kisah ni itu penerangan kata kelebihan Al-Fatihah ni punya luar biasa. Dia panggil suratul doa. Kemudian suratul soal. Soal ni kita minta idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa anni qarib. Bila hamba-hamba aku bertanya tentang aku, bila nak kabul doa, bila nak sihat, bila aku nak menjaga elok, bila perniagaan nak baju. Ini soal kita tanya. Yang kita tanya kepada Allah. Tak tahulah macam mana, bila nak menjaga ni bagus, menjaga ni boleh maju. Itu kita tanya Allah tu. Saya kata langsung aku duk sakit ni bila lah nak sembuh. Itu kita tanya Allah lah tu. Yang nak beri sembuh tu Allah. Sebab dia kata ayat tu bunyi, idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Apabila bertanya hamba-hamba aku tentang aku. Katakan aku ni dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alami yarshudun. Katakan aku dekat. Aku mustajabkan doa. Tapi falyastajibu li, maka hendak akan penuhi segala kewajipan wajib bagi aku, beriman dengan aku. Maka aku tunaikan. Itu doa, soal doa. Kemudian surah munajat. Kita bersemayang dengan Allah, kita bermunajat. Innal musalli yunaji rabbah. Orang yang bersemayang ni sedang bermunajat dengan Tuhan. Maka itu surah inilah yang menjadi surah munajat. Dipanggil surah tafwid, iaitu dinamakan juga surah tafwid. Tafwid yang juga dinamakan surah Rafi', Syifa' dan Syafiyah. Banyak nama dia. Kedapatan lebih kurang 37 nama Al-Fatihah Cuba tengok dalam Samudra Al-Fatihah yang ditulis oleh B. Arifin. Satu buku ada jual, dia panggil Samudra Al-Fatihah. Kita terbaik. Susunan seorang ulama di Indonesia dah mangkat meninggal. Saya sempat jumpa dia, orang alim. Kiai B. Arifin nama dia. Dia tulis kitab. Tuan-tuan baca tengok. Baru nampaklah dia punya Fatihah ni punya luar biasa. Samudra Al-Fatihah nama kitab tu pun. Itu kita akan dapat lihat baik. Rasulullah bersabda maksud Al-Fatihah menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Ini ada jadi lagi. Di mana satu gerombolan para sahabat Nabi 30 orang. Dia mengembara dalam satu perjalanan, tak abak pergi mana. Dia orang ni tak ada makan, tak ada minum, dalam perjalanan tiba-tiba dia orang nak cari makan. Di mana kita nak cari makan? Lapar ni. Dia orang singgah satu kampung. Masuklah kampung tu. Dimintalah makan. Orang kampung tu punya biadab sungguh. Halau lepas keluar. Dianggap mereka ni sebagai pengganggu. Halau lepas keluar. Mereka pun dengan tawadhu tak lawan balik. Keluar duduk di ujung kampung. Nampak tak? Dengan lapar, dengan baunya. Dengan itu juga Allah nak turun qada dia. Tok pengulu dia kampung tu sakit perut. All of a sudden, dengan tak sepasai-pasai, tok pengulu kampung tu sakit perut. Sakit perut.
bergulin-gulin ya, sakit perut dia datang dengan begitu pantas sekali ya. Dia orang buat macam-macam dia orang buat untuk mulu dia. Dia ni ambil tu bagi makan, dia ni bagi minum air ni, dia lagi buat begitu itu urut sana urut sana, pijat sini bagai-bagai lah. Tak mau sembuh juga. Kemudian kata seorang tu orang baik lah. Dia kata tadi ada 30 orang musafir tadi lalu kampung minta makan kan. Depa halau dia keluar. Mari kita tanya kokok depa ada tabib. Dalam kumpulan depa tu ada tabib. Kokok boleh rawat untuk mulu kita. Depa pergi cari balik Lu adalah 30 orang duduk menunggu letih kan. Ni apa 3 orang 30 orang ni ada ke yang boleh berubat ni? Untuk mulu kami sakit perut teruk. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Ya, bukan riwayat bukan riwayat biasa. Jadi dia orang pun kata tak apa boleh. Masuklah. Dia orang pergilah 30 orang ni minta ayam. Dia tak tahu nak fikir apa. Dia tak ada dapat mana-mana pun kaedah ni baca Fatihah 3 kali. Itu dia. Dia punya yakin kebesaran Fatihah, ambil ayat baca Fatihah 3 kali, nampak dah? Bagi minum sembuh tu dandan sembuh. Nampak tak? Tapi dia buat syarat lah. Sebelum kami nak berubat ni, seolah-olah dia panggil tabib lah. Dia bagi satu bagi pendapat. Ni kami boleh berubat. Tapi dia pasal ni tak tahu apa nak berubat. Dia berhabak kami boleh berubat. Tu dia cadang nak jampi lah tu. Tapi tak habak lah. Kami berubat dengan syarat. Apa kena bagi 30 ekor kambing. Tu dia. So kami 30 orang. 30 ekor kambing. Nampak? Dia kata tak apa. Saya berubat sudah. Penghulu kami sihat. Kami bagi 30 ekor kambing. Itu dia pun minta ayam, jampi baca Fatihah 3 kali. Tok mulu tu minum-minum, sembuh. Bila sembuh, kena tunailah janji. Bagi 30 ekor kambing. Dia pun tak berani makan pula lah kambing tu. Sebab dia pun tak tahu cara dia buat tu betul ke tak. Nampak tak? Dengan duk lapak tu dia pun tak makan. Nampak? Punya takut. Bawa 30 kambing balik. Pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami pandai-pandai buat kerja ni. Ada orang minta tolong, kami pun jampi lah baca Fatihah 3 kali. Penghulu tu pun sembuh. Kami minta 30 kambing, dia bagi. Ni kambing tu ada, ni kami tak berani nak makan. Cara kami buat ni betul ke tak? Nabi kata betul, bagi aku sikit aku nak makan. Tu dia. Nampak tak? Maka itu menjadilah sebagai satu sunnah Nabi, di mana kita boleh berubat. Orang minta, tuan-tuan semua boleh buat ni. Tak payah tunggu ustaz, tak payah tunggu tu imam, tak payah tunggu tu alim. Kalau kita baca Fatihah betul. Kalau orang sakit mana-mana menjumpa kita kan, tolong buat yang aku hang duk pergi masjid kerap ni, aku ingat orang soleh. Baca Fatihah 3 kali. Nampak? Inilah amalan Allahyarham Al-Alamah Tuan Guru Datuk Harun Din. Amalan dia lah. Orang dia minta jampi, dia balik pada universiti, sibuk. Penuh ayam rumah dia. Di hall tu penuh botol dengan pelas, dengan apa semua penuh. Nak minta jampi lah kan, nak ambil satu-satu botol jampi. Betul lah. Apa dia buat? Dia pergi tunai tu, kerja-kerja dia habis semua, ada ambil wuduk, dia mari dia sembahyang 2 rakaat dulu. Lepas sembahyang 2 rakaat, yang duduk depan botol ayam penuh. Nampak? Dia baca Fatihah 3 kali ya. 3 kali Fatihah. Lepas 3 kali dia sebut Allahumma ya Allah, engkau sembuhlah penyakit depa ni. Ikut depa punya penyakit. Apa betul-betul dia. Habis dia masuk. Saat ni depa ambil betul balik. Nampak? Dia ambil pada amalan hadis ni, hadis Rasulullah yang mana sahabat Rasulullah baca 3 kali Fatihah. Jadi kita pun macam tu lah tuan-tuan lah. Kalau orang jumpa kita, tuan-tuan nak buat pengkeras tu bab lain lah. Kau nak buat pengkeras kan, tak salah. Pasal depa pun minta pengkeras boleh, kan? Orang minta ni, tolong jampi ayam kat aku dah lama duduk sakit ni kan, boleh kerai, bagi RM30 kat aku, boleh, halal tuan. Tapi jangan besok dekat kampung kita lagi tak berhenti dan sembuh kan, besok orang kampung kita lah kena buh buat di luar lah. Rawatan tradisional kacau boleh ambil ayam, baca 3 kali Fatihah, bagilah. Tapi saya tak buat macam tu lah, saya tambah sikit, tambah ayatul syifa dengan bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahirafi. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian ayat syifa. 6 ayat syifa saya baca. Fatihah 3 kali, buih dia ayat minum.
insya-Allah, ya Allah, engkau sajalah ya yang menentu, engkau lah menurunkan penyakit, engkau juga yang menurunkan ubat, engkau juga penyembuh bagi segala penyakit. Nampak tak? Segala kesembuhan di tanganmu ya Allah. Nah, habis tu saja. Tu saya jampi macam tu ya. Nah, sat ya. Kalau 10 orang minta 10 botol saya baca sekali tu ya. Embuih 10 botol, buka lah tolong botol ayat tu bagi dengar. Ayat tu kena dengar kita baca ya. Dia punya molekul tu akan wujud. Bila kita baca tu dia akan wujud. Tu dia antaranya tadi Allah cakap tu lah kot ya. Kita berkonti, kita akan sambung. Ini kita mula lambat sikit, kita pun habis lambat sikit berbaloi main jauh ya. Baca sat tak baloi saya main jauh ni ya. Paling jauh ni kalau di Kedah ni paling jauh masih ni insya-Allah. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi li wa lakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.